Tuhan mempunyai rancangan dan tujuan tertentu untuk setiap daripada kita. Untuk berjalan dalam rancangannya, kita mesti menyelaraskan diri kita dengan kehendak-Nya. Mari kita rujuk kitab Yeremia untuk memahami ini dengan lebih lanjut. Dalam Yeremia bab 1, kita membaca tentang panggilan Tuhan kepada Nabi Yeremia. Yeremia masih muda ketika Tuhan memanggilnya dan dia merasa tidak layak. Dalam Yeremia bab 1 ayat 4 hingga 10, Tuhan berfirman, "Sebelum aku membentukmu di dalam rahim, aku telah mengenal engkau. Sebelum engkau dilahirkan, aku telah mengkhususkan engkau. Aku telah melantik engkau sebagai nabi bagi bangsa-bangsa." Alas, Tuhanku, ya Tuhanku, kata Yeremia, aku tidak pandai berbicara, aku hanya seorang remaja. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, jangan berkata, aku masih muda. Engkau harus pergi kepada semua orang yang aku utuskan kepadamu dan mengatakan apa sahaja yang aku perintahkan kepadamu. Jangan takut kepada mereka, kerana aku menyertai engkau dan akan menyelamatkan engkau, firman Tuhan. Kemudian Tuhan menghulurkan tangannya dan menyentuh mulutku dan berfirman, lihat, hari ini aku melantik engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan menjatuhkan, untuk membangun dan menanam. Yeremia pada mulanya ragu-ragu untuk menyahut panggilan Tuhan kerana usianya yang muda dan kekurangan pengalaman. Namun, Tuhan meyakinkannya dengan berkata bahawa dia akan meletakkan firman-Nya di mulut Yeremia dan memimpin setiap langkahnya. Kisah Yeremia menunjukkan bahawa apabila Tuhan memanggil kita, Dia juga akan membekalkan dan memperlengkapi kita untuk memenuhi tujuannya, walaupun kita merasa tidak bersedia. Begitu juga, dalam Perjanjian Baru, kita melihat Yesus memanggil para murid-Nya untuk melaksanakan pelbagai peranan. Dalam Efesus bab 4 ayat 11 hingga 12, Rasul Paulus menjelaskan bahawa Tuhan memanggil sesetengah orang untuk menjadi rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Setiap daripada kita mempunyai peranan tertentu dalam kerajaan Tuhan, dan menjadi tanggungjawab kita untuk memahami peranan tersebut. Roma bab 12 ayat 1 dan 2 mengajarkan kita bagaimana untuk mengetahui kehendak Tuhan. Oleh itu, saudara-saudara sekalian, aku merayu kepadamu demi kemurahan Tuhan, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang suci dan yang berkenan kepada Tuhan. Inilah ibadah yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan fikiranmu. Maka kamu akan dapat menguji dan menyedari kehendak Tuhan yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Untuk mengetahui kehendak Tuhan, kita perlu menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya, menjauhkan diri daripada gangguan duniawi dan memberi tumpuan kepada jalannya. Pemikiran kita perlu diperbaharui, dan kehidupan kita harus mencerminkan nilai-nilai dan keutamaan Tuhan. Dalam Yohanes bab 21, Yesus berbicara dengan Simon Petrus selepas kebangkitannya. 3 kali Yesus bertanya kepada Petrus, adakah engkau mengasihi aku? Setiap kali Petrus menjawab dengan yakin, Yesus mengarahkannya untuk gembalakanlah anak dombaku dan peliharalah domba-dombaku. Dialog ini amat penting kerana ia menunjukkan bahawa kasih kepada Kristus bukan hanya melalui kata-kata, ia ditunjukkan melalui tindakan dan pelayanan. Yesus memanggil Petrus untuk menggembalakan umat-Nya, sama seperti Dia memanggil kita untuk melayani satu sama lain dengan kasih. Pengulangan pertanyaan, adakah engkau mengasihi aku, adalah untuk menekankan kepentingan panggilan ini dan memulihkan Petrus selepas penyangkalannya yang terdahulu. Hari ini, setiap orang percaya dipanggil oleh Tuhan untuk tujuan yang unik. Sama ada sebagai pengkhotbah, pengajar, atau pelayan kepada orang lain, kita semua adalah sebahagian daripada tubuh Kristus dengan peranan masing-masing. Kita perlu mencari kehendak Tuhan dengan bersungguh-sungguh melalui doa, pembelajaran firman Tuhan, dan kepekaan terhadap pimpinan Roh Kudus. Apabila kita menyedari dan menerima panggilan kita, kita memenuhi kehendak Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Jadi, mari kita bertanya kepada diri kita, adakah kita bersedia untuk mengatakan ya kepada panggilan Tuhan, dan setia mengikuti di mana Dia memimpin? Yesus bertanya kepada Petrus sekali lagi, adakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, aku mengasihimu. Kemudian Yesus berkata, jagalah domba-dombaku. Pada kali ketiga, Yesus bertanya, Simon, anak Yohanes,
adakah engkau mengasihi aku?" Kali ini, Petrus merasa terluka kerana Yesus terus bertanya soalan yang sama. Dia menjawab, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahawa aku mengasihimu." Yesus berkata, "Gembalakan domba-dombaku." Pada kali pertama, Yesus berkata, "Gembalakan anak-anak dombaku." Kali kedua, "Jagalah domba-dombaku." Dan kali ketiga, "Gembalakan domba-dombaku." Perintah ini menunjukkan peningkatan tanggungjawab yang diberikan kepada Petrus. Ia adalah satu arahan langsung supaya Petrus menjaga kawanan dombanya, iaitu umat Tuhan. Selepas menerima Roh Kudus, Petrus dengan berani memberitakan Injil dan melaksanakan misi yang diberikan kepadanya oleh Yesus. Dia menghadapi pemenjaraan dan banyak cabaran, tetapi dia tetap teguh menyampaikan firman Tuhan. Jika kita dipanggil oleh Tuhan, kita mesti terlebih dahulu memahami tugas yang diberikan kepada kita. Walaupun dalam konteks melayani di gereja, seperti menjadi penatua atau pemimpin pelayanan, tanggungjawab kita bukan sekadar berkhutbah. Sebagai contoh, tugas saya mungkin bukan sekadar untuk menyampaikan khutbah, tetapi juga untuk menggembalakan, membimbing, dan menyokong jemaat dalam pelbagai cara. Dalam Perjanjian Lama, Yeremia dengan teliti mendengar arahan Tuhan semasa orang Israel sedang menuju ke pembuangan sebagai hukuman atas dosa-dosa mereka. Tuhan akan menghantar mereka ke tanah Babel. Yeremia perlu sentiasa mendengar suara Tuhan untuk mengetahui apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya. Begitu juga, apabila seorang pemimpin ibadah memimpin kita dalam waktu penyembahan, ia adalah tanggungjawab mereka untuk membimbing kita ke hadirat kudus Tuhan. Mereka harus memimpin dengan hati yang sudah bersedia untuk bertemu dengan Tuhan dan membantu jemaat mengalami hubungan yang tulus dengannya. Bagi jemaat pula, adalah penting untuk datang dengan hati, fikiran, dan roh yang bersedia untuk menyembah Tuhan yang hidup dalam kebenaran dan roh. Apabila kita berkumpul untuk menyembah, ia seharusnya dilakukan mengikut cara yang telah Tuhan rancangkan untuk kita. Penyembahan bukanlah sesuatu yang kita lakukan mengikut kehendak sendiri. Tuhan adalah Tuhan yang beratur, dan Dia mempunyai cara tersendiri untuk melakukan perkara yang memuliakannya. Apabila Tuhan memanggil Yeremia untuk menjadi nabi, ia bermakna dia harus menyampaikan apa yang akan berlaku pada masa depan. Untuk melakukannya, Yeremia perlu meluangkan masa di kaki Tuhan, mencari kehendaknya, dan memahami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada umatnya. Begitu juga, jika kita dipanggil untuk melakukan kehendaknya, kita mesti memisahkan diri kita daripada perkara duniawi dan memberi tumpuan kepada perkara-perkara kudus, mentransformasikan fikiran kita, dan memperolehi diri kita sebagai korban hidup seperti yang dinyatakan dalam Roma 12, 1-2. Oleh itu, saudara-saudara, demi kemurahan Tuhan, aku menasihati kamu supaya memperolehi tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ini adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, sehingga kamu dapat membuktikan apakah kehendak Tuhan, kehendaknya yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Perbualan Yesus dengan Petrus mencabar kita untuk merenungkan kasih kita kepada Tuhan. Kita perlu bertanya kepada diri sendiri, Tuhan, adakah aku benar-benar menunjukkan kasih kepadamu melalui perbuatanku? Mudah untuk berkata, aku mengasihimu, Tuhan, tetapi adakah tindakan kita mencerminkan kasih itu? Kadang-kala, seperti kanak-kanak, kita mungkin merasa tidak puas hati atau mengadu apabila kita tidak menerima apa yang kita inginkan daripada Tuhan. Kita sering meminta kesihatan yang baik dan berkat, tetapi mungkin mengeluh apabila menghadapi kesakitan atau kesukaran. Adakah kita pernah mengucapkan terima kasih kepada Tuhan atas kesakitan atau penderitaan yang kita alami? Kesakitan dan kesusahan boleh mengajar kita untuk lebih mempercayai Tuhan. Daripada sentiasa mencari keselesaan, kita harus bertanya pada diri sendiri sama ada kita benar-benar mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Tanggungjawab kita bukan sesuatu yang baru, ia telah diberikan sejak Taman Eden. Selepas Tuhan menciptakan manusia, Dia menempatkan Adam di Taman Eden untuk mengusahakannya dan menjaga taman itu. Tuhan juga memerintahkan Adam untuk tidak makan daripada pokok pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, dan berkata bahawa jika dia makan daripadanya, dia pasti akan mati seperti dikatakan di Kejadian bab 2 ayat 15 hingga 17.
Tuhan memberi Adam kuasa dan tanggungjawab untuk menjaga taman itu, tetapi dia juga memberikan perintah tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Hari ini, Tuhan juga berbicara kepada kita tentang apa yang harus dan tidak harus kita lakukan. Seringkali, sifat manusia kita cenderung untuk menginginkan apa yang dilarang. Sesetengah orang mungkin mengkritik Adam kerana ketidakpatuhannya, dengan mengatakan, Adam begitu bodoh. Kerana dia, kita harus menderita. Tetapi perkara yang sama berlaku kepada kita. Yesus telah datang dan mati di atas kayu salib, memberikan kita kebebasan untuk hidup mengikut kehendak Tuhan. Namun, kita masih bergelut dengan ketidakpatuhan dan mencari jalan sendiri. Arahan dan batasan Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Sebagai orang percaya, kita harus memilih untuk mengikuti perintahnya dan berusaha untuk memenuhi tanggungjawab yang diberikan oleh Tuhan. Marilah kita berkomitmen untuk melayaninya dengan kasih, ketaatan, dan pemikiran yang diperbaharui. Kamu dan saya mungkin berpendapat bahawa kita menghadapi lebih banyak godaan berbanding dengan Adam. Berapa banyak godaan yang dihadapi oleh Adam? Hanya satu sahaja. Godaannya hanyalah buah yang kelihatan baik dan menyenangkan mata. Namun, setelah Hawa tergoda dan memakan buah itu, dia juga memberikannya kepada Adam, dan dia turut makan. Tetapi hari ini, kamu dan saya berdepan dengan ratusan, malah ribuan godaan. Oleh itu, godaan yang kita hadapi jauh lebih banyak daripada apa yang dihadapi oleh Adam. Kita mungkin berkata, Tuhan, Engkau memberi segala-galanya kepada Adam, segala keperluannya untuk menjaga taman dan hidup dengan selesa, dan dia hanya perlu mengelak satu perkara. Namun, dia masih tidak dapat mematuhi perintah tersebut. Jadi, bagaimana kita dapat mengatasi pelbagai godaan yang mengelilingi kita? Pertama sekali, kita mesti mempertimbangkan di mana kita berakar umbi. Jika kamu dan saya berakar umbi dalam Kristus Yesus, apakah buah yang akan kita hasilkan? Buah yang baik. Tetapi jika kamu dan saya berakar umbi di dunia ini, buah yang kita hasilkan akan rosak dan jahat. Untuk melakukan kehendak Tuhan, kita mesti berakar umbi dengan teguh dalam Kristus Yesus, bukan di dunia ini. Dalam 1 Timotius bab 6 ayat 10, ia berkata, kerana akar segala kejahatan ialah cinta akan wang. Sebab oleh memburu wanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Mencari rezeki bukanlah satu kesalahan. Bukan kesalahan untuk menyimpan wang atau bekerja demi wang. Tetapi kita tidak boleh membiarkan wang menguasai kita. Inilah yang cuba diingatkan oleh Tuhan kepada kita. Apabila wang mula menguasai kita, kita boleh kehilangan arah dan menjauh dari iman. Seorang pemuda mungkin berkata, saya perlu menyimpan 1000 RM sebulan. Gaji saya tidak mencukupi, jadi saya perlu mencari lebih banyak lagi. Namun, sebagai orang Kristian, kita kadang-kadang cuba menggunakan ayat Alkitab untuk mengesahkan kehendak kita sendiri. Sebagai contoh, kita mungkin memetik Filipi bab 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, untuk mengejar matlamat kita tanpa benar-benar mencari kehendak Tuhan. Rasul Paulus berkata ayat ini semasa beliau mengalami kemiskinan dan kesusahan. Beliau menjelaskan bahawa sama ada beliau memiliki sedikit atau banyak, dia tahu bagaimana untuk hidup dengan puas hati. Dia tidak merungut atau mengeluh tentang keadaannya. Dia tahu bahawa gereja di Filipi sentiasa menyediakan keperluannya, walaupun ketika beliau berada di dalam penjara, dan skim sebabnya beliau menulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Filipi 4:4. Di sini, seorang lelaki yang dikurung di dalam penjara masih mendorong mereka yang berada di luar untuk bersukacita dalam Tuhan. Beliau telah merasakan kasih Tuhan dan berjalan dalam kehendak Tuhan, melakukan apa yang dipanggilnya untuk dilakukan. Beliau tidak lagi mencari kesenangan duniawi, tetapi menemui kegembiraan dalam memenuhi tujuan Tuhan untuk hidupnya. Beliau bahkan berkata, malah segala sesuatu kuanggap rugi, kerana pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh kerana dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Filipi 3:8. Paulus tidak lagi mengharapkan ganjaran duniawi.
Beliau tahu bahawa dia akan menerima mahkota dari Tuhan untuk kerja yang dilakukannya di bumi. Kamu dan saya juga akan menerima mahkota, bergantung pada apa yang kita lakukan menurut kehendak Tuhan. Ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi ia adalah tugas yang sangat berbaloi. Paulus juga memberi amaran kepada Timotius mengenai cinta akan wang. Beliau berkata bahawa cinta akan wang boleh menjadi perangkap yang menjauhkan orang dari Tuhan. Saya telah bercakap dengan ramai orang yang apabila diberkati oleh Tuhan, cenderung menjauhkan diri daripadanya daripada mendekatinya. Saya bercakap dengan sepasang suami isteri muda yang sedang berdoa untuk mendapatkan anak. Apabila Tuhan memberkati mereka dengan seorang anak, bukannya mendekatkan diri kepada Tuhan, mereka mula menjauh. Mengapa? Anak itu menjadi beban kepada mereka. Mereka perlu bangun awal, menyediakan anak, dan membawanya ke gereja. Ia menjadi suatu cabaran. Namun, mereka tiada masalah untuk bangun awal, menyediakan anak, dan menghantarnya ke pengasuh sebelum pergi bekerja. Mereka sanggup bangun lebih awal pada hari bekerja, tetapi merasa sukar untuk bangun awal pada hari Ahad untuk ke gereja. Ini adalah satu percanggahan. Saya menasihati mereka, jangan meletakkan kutukan pada anak. Disiplinkan diri anda dan jadikan ibadah sebagai keutamaan. Mengapa sukar sangat untuk ke gereja pada hari Ahad? Kita sepatutnya berada di rumah Tuhan untuk menyembahnya. Ini bukan sesuatu yang sukar. Saya membesarkan anak-anak saya sendiri, membawa mereka ke gereja, dan tidak pernah mengabaikan pekerjaan Tuhan, walaupun saya bekerja sepenuh masa. Jika kita berakar umbi dalam Kristus Yesus, kita akan mempunyai fikiran Kristus untuk melakukan kehendaknya. Tetapi jika kita berakar umbi di dunia, kita akan mengambil nasihat daripada orang duniawi dan mengikuti cara dunia. Untuk melakukan kehendak Tuhan, kita mesti berakar umbi dengan mendalam dalam Kristus Yesus. Amsal bab 12 ayat 12 berkata, orang fasik mengingini jarahan orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Jika kita adalah orang benar dan akar kita berasaskan kebenaran, kita akan berkembang. Jadi, kita mesti menilai dengan siapa kita bergaul. Adakah rakan-rakan kita benar-benar orang yang percaya kepada Tuhan, atau sekadar orang Kristian pada nama sahaja? Terdapat ramai yang mengaku Kristian tetapi tidak berakar umbi dalam Kristus Yesus. Apabila iblis menggoda Yesus, dia berkata, jika engkau anak Tuhan, suruhlah batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Iblis kemudian memetik ayat Alkitab kembali kepada Yesus, berkata, jika engkau anak Tuhan, jatuhkanlah dirimu dari sini, sebab ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau dengan cermat. Jika iblis tahu ayat-ayat Alkitab, dia boleh menggunakannya untuk menyesatkan kita. Jika kamu dan saya tidak berakar umbi dengan mendalam dalam Kristus, kita mudah diperdaya. Kita mesti berjaga-jaga dan berwaspada untuk mengenali apabila musuh cuba menyesatkan kita. Yesus menjawab, ada tertulis, janganlah engkau mencuba Tuhan, Tuhanmu. Ini menunjukkan kepada kita bahawa kita mesti sedar dari mana datangnya godaan kita dan bagaimana ia boleh merosakkan kita. Jadi, marilah kita berdiri teguh dan berakar umbi dalam Kristus Yesus. Dengan berbuat demikian, kita akan mampu menahan godaan dan memenuhi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus akan membantu kita mengatasi segala cabaran dengan mengingatkan kita tentang firman yang telah diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Salah satu peranan Roh Kudus adalah untuk mengingatkan kita tentang apa yang telah dikatakan oleh Yesus, agar kita dapat berdiri teguh melawan serangan dan tipu muslihat syaitan. Apabila kita berakar dalam Kristus, kita akan menghasilkan buah yang benar. Mari kita lihat Ibrani bab 12, ayat 4, yang berbunyi, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, kerana tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Ayat ini menekankan bahawa kita mesti berusaha untuk hidup dalam kedamaian dengan orang lain dan mengejar kekudusan. Tanpa kekudusan, kita tidak akan dapat melihat Tuhan, melakukan kehendak-Nya, atau berjalan di jalan kebenaran. Ayat 15 meneruskan,
jagalah supaya tidak ada seorang pun yang gagal menerima kasih kurnia Tuhan dan agar tidak ada akar kepahitan yang tumbuh, yang boleh menyebabkan masalah dan mencemarkan banyak orang. Kita tidak boleh membiarkan akar kepahitan tumbuh dalam diri kita, kerana ia akan menyebabkan masalah dan membawa kepada pencemaran rohani. Apabila kita tidak hidup dengan kudus, kita berisiko kehilangan kasih kurnia Tuhan. Jika kepahitan mengambil akar, ia akan menyebabkan pencemaran rohani, menjauhkan kita daripada Tuhan. Oleh itu, kita mesti berakar dalam Kristus Yesus, bukan dalam perkara-perkara duniawi yang boleh merosakkan hati dan fikiran kita. Apabila orang Kristian bercakap menentang satu sama lain, ini sering disebabkan oleh pengaruh kepahitan dan sikap-sikap tidak soleh lain yang telah bertapak dalam hidup mereka. Ramai orang telah dicemarkan oleh pengaruh duniawi, dan akibatnya, mereka tidak dapat melihat kebenaran dengan jelas. Ada yang mengatakan, apa yang saya peroleh dengan pergi ke gereja? Mereka merasakan seolah-olah mereka tidak mendapat manfaat daripada menghadiri gereja, yang menunjukkan bahawa mereka telah kehilangan tujuan sebenar mereka di hadapan Tuhan. Soalan saya kepada orang seperti ini adalah, sejauh mana anda benar-benar mengasihi Tuhan, dan sejauh mana anda mengikuti ajarannya? Jika anda tidak melakukan apa yang Tuhan telah panggil anda lakukan, anda tidak mempunyai hak untuk mengadu. Meneruskan cara hidup sebegini hanya akan menyebabkan anda hanyut lebih jauh ke dalam dosa, mendalamkan lagi pemisahan dengan Tuhan. Kita mesti berusaha sedaya upaya untuk menjaga kedamaian dalam diri kita dan dengan saudara-saudari kita dalam Kristus. Sekali kita kehilangan kedamaian, minda kita akan dipenuhi dengan pemikiran negatif dan berbahaya. Kita akan mula berfikir secara tidak rasional, dan ini boleh membawa kita untuk melakukan perkara yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saya telah mendengar banyak kisah benar tentang bagaimana kepahitan dan isu-isu yang tidak diselesaikan boleh menyebabkan kekacauan dalam hidup seseorang. Sebagai contoh, seorang Kristian lama yang telah menjadi pengikut Kristus selama 30 hingga 40 tahun pernah bertanya kepada saya apa sebenarnya maksud dosa. Semasa saya menerangkan perkara ini, dia menjadi defensif, seolah-olah saya menuduhnya sebagai seorang pendosa. Saya tidak menuding jari atau menuduh sesiapa, tetapi hatinya sendiri yang menuduhnya, menyebabkan dia tidak dapat tidur pada malam-malam seterusnya. Alkitab memberi amaran kepada kita supaya tidak membiarkan akar kepahitan tumbuh dan menyebabkan masalah dalam keluarga dan kehidupan kita. Apabila kita membiarkan kepahitan mengambil akar, ia akan membawa kepada malam-malam yang tidak lena, keresahan, dan kehilangan kedamaian. Inilah yang terjadi kepada orang yang saya ceritakan tadi. Dia menelefon dan menghantar mesej kepada saya, bertanya mengapa dia berasa sangat gelisah. Ini berlaku kerana dia telah kehilangan kedamaiannya. Kedamaian yang telah anda dan saya terima datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Aku tidak memberikan kepadamu seperti yang diberikan dunia." Yohanes bab 14 ayat 27. Dia adalah Raja Damai, dan dia telah memberikan kedamaiannya kepada kita. Ini bukan untuk syaitan mencurinya. Oleh itu, kita mesti menjaganya dengan melakukan kehendak Tuhan dan hidup mengikut firman-Nya. Apabila kita melakukan apa yang Tuhan panggil kita untuk lakukan, kedamaian Kristus akan kekal dalam diri kita selama-lamanya, sehingga kita bertemu dengannya muka ke muka. Pulanglah dan tanyakan pada diri sendiri, adakah saya benar-benar mengasihi Tuhan? Jika anda mengasihinya, apa lagi yang perlu anda lakukan? Jangan berhenti di mana anda berada sekarang, ambil satu langkah lebih jauh. Itulah yang perlu anda dan saya tanyakan pada diri setiap hari. Kita telah melihat contoh-contoh dari Yeremia, Petrus, dan ayat-ayat lain yang menekankan kepentingan berakar dalam Kristus Yesus. Kita tidak seharusnya berakar dalam perkara-perkara yang tidak suci atau membiarkan wang menjadi Tuhan kita. Apabila kita berakar dalam Kristus, anda dan saya dapat melakukan perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang melampaui imajinasi kita. Mari kita berdoa. Bapa yang dikasihi, kami benar-benar ingin berterima kasih kepadamu. Kami ingin memujimu dan memberkatimu, Tuhan. Apabila Engkau memanggil kami untuk melakukan kehendak-Mu dan memenuhi tujuan-Mu.
Tolong kami untuk mengetahui dan memahami apa yang Engkau ingin kami lakukan pada masa ini. Kami sedar bahawa kami semua berada pada tahap kehidupan yang berbeza, ada yang masih muda, ada yang sudah matang. Saya berdoa dalam nama Yesus, seperti yang dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul, bahawa orang-orang muda akan mendapat penglihatan dan orang-orang tua akan bermimpi. Saya berdoa, Bapa, apabila Roh Kudus datang ke atas kami akan dapat melakukan semua perkara ini. Biarlah Roh Kudus berada dalam diri kami, memperkasakan kami, dan membantu kami untuk mengikuti firman Tuhan. Semoga orang-orang muda mendapat penglihatan dan yang lebih tua bermimpi. Saya berdoa, Bapa, agar semua ini menjadi kenyataan dalam kehidupan kami supaya kami dapat bertumbuh lebih dekat kepadamu dan menyatakan kemuliaan-Mu kepada orang lain. Kami berterima kasih kepadamu, Tuhan Yesus. Kami memuji nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.